Okey, sekarang kita lihat hubung kait jenis permukaan objek dengan penyerapan dan pembebasan haba. Okey, keupayaan suatu objek untuk menyerap dan membebaskan haba bergantung kepada jenis dan warna permukaan. Jadi setiap objek yang mempunyai ciri yang berbeza, okey, dia akan menyerap dan membebaskan haba pada kadar yang berbeza. Okey, jadi warna putih yang kamu kena ingat, warna putih adalah pemantul haba yang baik. Jadi warna putih ini dia lebih cenderung untuk memantulkan haba. Jadi bila kita pakai pakaian putih pada waktu panas, kita lebih selesa dan kita tak rasa panas. Okey, kenapa? Sebab pakaian kita yang berwarna putih itu memantulkan memantulkan haba dari cahaya matahari. Okey, dia akan memantulkan haba. Warna hitam pula, kalau pada siang hari yang panas, kamu pakai warna hitam, warna hitam ini adalah penyerap haba yang baik. Dia merupakan penyerap haba yang baik. Jadi kalau kamu pakai baju hitam pada waktu siang, kamu akan rasa panas dan tak selesa sebab warna hitam ini akan menyerap haba. Okey? Sekarang kamu dah pakai kasut hitam, kalau kamu berdiri di tengah panas, kaki kamu akan rasa lebih panas. Okey, itulah juga antara sebab pakaian sekolah kita cari pakaian warna cerah. Okey, untuk mengurangkan kepanasan. Jadi, di mana sesuainya kita guna warna hitam? Di mana? Okey, bila kita nak guna haba. Jadi, di mana tempat kita nak guna haba? Contohnya adalah panel solar. Jadi, panel solar kita nak haba daripada matahari. Tujuannya kita memang nak haba. Jadi, kita letak warna hitam supaya dia serap haba dengan baik. Jadi, warna hitam dan putih ini tak ada warna yang baik, tak ada warna yang buruk sebab bergantung kepada situasi. Kalau kita tak nak haba, kita guna putih. Kalau kita nak haba, kita guna warna hitam. Okey, ini adalah eksperimen yang kita buat untuk melihat betul ke warna putih memantulkan haba, warna hitam menyerap haba. Jadi apa yang kita buat? Okey, kita letakkan 2 bika ataupun 2 tin susu yang dicat dengan warna putih, tin susu yang kita cat dengan warna putih, dan satu lagi tin susu yang kita cat dengan warna hitam, dan kita letakkan termometer untuk mengesan haba di dalam ini. Okey, jadi kita panaskan, kita letakkan jarak antara satu sama lain dengan penuh bunsen yang sama supaya dia dapat haba yang sama. Kita berikan haba yang sama. Kita biarkan beberapa ketika. Okey, apa yang kita dapat lihat selepas itu, radas Y yang ini, termometer yang ini, okey, mempunyai suhu yang lebih tinggi. Okey, mempunyai suhu yang lebih tinggi, kenaikan suhu yang lebih tinggi berbanding X. Okey, dari sebab itu kita dapat kesimpulkan warna hitam menyerap haba lebih baik berbanding warna putih. Okey. Sebenarnya lukisan termometer ini terbalik. Ini bahagian merkuri, ini yang di bawah, ini bahagian di atas. Okey, ini juga sama. Tadi kita tak letak apa-apa, udara saja dalam ni. Sekarang ni kita tukar. Okay, kita tukar di dalam ini pula. Okey, kita letakkan air panas. Kalau ini menyerap. Okey, ini kita nak lihat penyerapan haba. Sekarang kita nak lihat pembebasan haba. Kita letak air panas, okey, dalam tin susu yang bercat putih. Okey, dan yang lagi satu kita letak air panas dalam tin susu yang bercat negatif. Yang bercat negatif pula, yang bercat hitam. Okey, apa yang berlaku? Kita dapat lihat suhu termometer dalam tin putih ini turun dengan lebih cepat. Okey, turun dengan lebih cepat. Okey, sebab dia membebaskan dia membebaskan haba ke persekitaran. Okey, dia memantulkan haba luar, dan haba suhu air dalam ni akan sekejap. Okey. Jadi tin susu yang bercat putih ini dia membebaskan haba lebih baik berbanding dengan warna hitam. Okey, kita lihat konsep haba dalam kehidupan seharian. Okey, konsep rumah hijau. Okey, konsep rumah hijau adalah satu rekaan idea untuk memelihara alam sekitar dan mengurangkan kesan alam sekitar serta manusia akibat pembangunan yang tidak terancang. Ini adalah konsep rumah hijau. Kita nak satu rekaan rumah
yang dapat memelihara alam sekitar, yang boleh mengurangkan kesan terhadap alam sekitar. Contohnya macam mana? Okey, kalau di rumah kita sekarang, apa yang kita guna? Apa yang kita guna di rumah kita sekarang? Kita ada lampu, kita ada aircon, kita ada um, kipas dan sebagainya untuk menjadikan rumah kita lebih terang, lebih sejuk. Okey, sekarang ni konsep rumah hijau ini kita nak kurangkan penggunaan semua benda ni. Kenapa? Okey, contohnya macam aircon. Aircon, rumah kita sejuk, tapi dia membebaskan, aircon ini juga membebaskan haba ke persekitaran. Okey, ke persekitaran luar, menyebabkan kawasan luar menjadi panas. Tapi dalam rumah kita sejuk, kawasan luar panas. Dan juga bila kita on aircon, dia akan menggunakan tenaga elektrik. Okey, dia menggunakan tenaga elektrik. Kita tahu elektrik kita dapat daripada tenaga hidro. Jadi tenaga hidro menggunakan empangan, dan kita tahulah bila nak bina empangan ni flora fauna akan musnah dan sebagainya. Jadi kita nak bina rumah hijau untuk mengurangkan satu penggunaan, nak menjimatkan dan juga memelihara alam, mengurangkan kesan buruk terhadap alam sekitar. Jadi kalau kita nak rumah kita sejuk tanpa guna aircon, tanpa guna kipas yang banyak, apa kita buat? Contoh macam inilah. Dia bina, okey, dia tanam pokok. Okey, dia tanam pokok supaya sejuk. Okey, dia cat rumah dengan warna putih, dengan warna yang cerah. Okey, kita banyakkan tingkap untuk mengurangkan penggunaan lampu dan sebagainya. Itulah konsep rumah hijau. Okey, konsep rumah hijau. Jadi sama juga dengan dari penggunaan air, kita mungkin boleh buat tadahan air hujan dan sebagainya. Jadi ini adalah konsep rumah hijau. Okey, ini ciri-ciri bangunan hijau juga. Okey, ciri-ciri bangunan hijau yang pertama, mempunyai sistem pengaliran air, peredaran udara dan pencahayaan yang baik. Pengaliran air yang digunakan sistemnya bagus, mungkin digunakan tadahan air hujan, okey, digunakan untuk perkara-perkara tertentu. Okey, peredaran udara, tingkap ada supaya angin udara dapat keluar masuk, menjadikan rumah sejuk. Dan tingkap untuk juga memberikan cahaya ke dalam bangunan dan rumah. Okey, penggunaan bahan-bahan kita semula pada bangunan mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Okey, kecekapan tenaga tinggi ni contohnya menggunakan tenaga solar ataupun guna tenaga yang boleh diperbaharui. Jadi tenaga solar. Macam ini nak mengurangkan penyejukan bangunan, ditanam pokok. Okey, ditanam pokok supaya bangunan menjadi sejuk. Okey, pokok ini akan serap tenaga haba dari matahari. Okey, kalau ini pula penggunaan panel suria. Ini penggunaan panel suria. Okey, penggunaan panel suria. Okey, itu sahaja.